Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke SMK Tun Habab. Selamat datang ke program tingkatan 6 SMK Tun Habab khasnya. Saya mengucapkan selamat kembali kepada pelajar-pelajar kami yang menduduki SPM pada tahun lepas dan selamat datang juga kepada semua pelajar yang sebelum ini bersekolah di sekolah lain. Salam Glorious Tun Habab. Tahniah kerana anda telah menjadi sebahagian daripada warga Glorious Tun Habab. Jadi pada hari ini saya Cikgu Siti Khadijah binti Omar merupakan guru bimbingan dan kaunseling dan saya diamanahkan untuk membantu para pelajar termasuk anda semua, guru-guru dan seluruh warga sekolah khasnya bagi program tingkatan 6 dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat sama-sama membangunkan diri untuk memastikan kecemerlangan diri kita pelajar-pelajar tingkatan 6 SMK Tun Habab bagi tahun ini dan insya-Allah sehingga anda selesai mengambil STPM pada tahun hadapan. Okey, jadi pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini saya akan kongsikan serba sedikit apakah istimewa atau tidaknya belajar di peringkat tingkatan 6 khasnya di SMK Tun Habab. Okey, so para pelajar sekalian, pertamanya saya nak kongsikan ialah sebenarnya program tingkatan 6 ini merupakan satu platform untuk kita belajar ke peringkat pengajian ijazah sarjana muda nanti insya-Allah. Okey, saya percaya semua pelajar yang masuk ke tingkatan 6 tidak lain dan tidak bukan hasrat kita adalah untuk memastikan kita berjaya ke peringkat seterusnya iaitu pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dan saya boleh kata anda telah pun membuat satu pilihan yang sangat tepat. Sebab apa? Pelbagai keistimewaan belajar di tingkatan 6. Okey, pelajar-pelajar sekalian, salah satu program yang kita boleh ikut selain daripada STPM selepas kita selesai mengambil SPM ialah melalui program matrikulasi, asasi, kemudian program ijazah sarjana muda perguruan, program pelajar cemerlang, program latihan, program diploma, IPTA ataupun IPTS dan STPM adalah salah satu platform yang kita ada selepas kita ambil SPM. Dan ini adalah fasa yang sedang anda lalui. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita teruskan, mungkin ini untuk pengetahuan anda dan juga mungkin kalau ada orang tanya apa syarat untuk masuk ke tingkatan 6. Bagi tahun 2021, syaratnya mesti umur pada 1 Januari 2021 adalah pada umur 20 tahun. Okey, ataupun 17 tahun pada 1 Januari 2021. Okey, tetapi bagi pelajar-pelajar yang berkeperluan khas, had umur ini diberikan sehingga ke umur 21 tahun. Tapi jangan risaulah sebab anda semua layak. Dari segi umur, layak. Okey, yang kedua, kita mesti mencapai syarat minimum pengiraan grade berdasarkan keputusan SPM yang lalu. Ini kita sebut sebagai wajaran Cognet. Yang ini saya akan explain sebentar lagi. Dan mestilah lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam bahasa Melayu dan lulus sejarah. Walau bagaimanapun, saya mencadangkan kepada pelajar-pelajar, kalau boleh sebaik-baiknya, sebenarnya ini bukan hanya untuk STPM, tapi untuk apa juga platform kita belajar yang kemudiannya kita nak sambung belajar ke peringkat ijazah sarjana muda, kita mestilah ada juga sebaik-baiknya kredit bahasa Inggeris dan kredit matematik. Okey, ini kenapa saya katakan demikian sebab apa juga platform yang kita belajar, masuk matrik ke, masuk apa orang kata buat diploma ke, STPM ke, apabila kita nak mohon sambung belajar nanti ke peringkat ijazah, dia akan minta semula kelulusan dalam subjek bahasa Inggeris dan matematik khasnya. Okey, dan ada jugalah nanti lain-lain. Dari masa ke masa insya-Allah saya sendiri akan guide anda semua untuk kita tengok. Saya percaya anda tak pernah tengok lagi apakah syarat kemasukan ke universiti untuk program ijazah sarjana muda. Okey. Jadi bagi anda yang mungkin tidak mencapai kredit bahasa Inggeris dan matematik, jangan risau. Tak bermakna anda tidak layak. Tetapi kita ada jalan. Yang ini nanti saya akan cuba analisa berapa ramai yang tidak kredit bahasa Inggeris dan matematik. Okey.
So jangan fikir dulu, kita belajar dulu yang penting. Okey, kita tengok sepintas lalu. Okey, sepintas lalu, jangan risau, anda juga dah pun lepas pengiraan grade untuk wajaran Cognac ini. Untuk kategori STEM ataupun aliran sains, mata Cognac mestilah tidak lebih daripada 18. Okey. Bagi aliran kemanusiaan ataupun sains sosial mesti tidak lebih daripada 12 mata. Dan bagi aliran agama ada, walaupun di SMK Tun Habaq kita tak laksanakan aliran agama, tapi ada di SMK Agama Bandar Penawar di Kota Tinggi. So kita tak boleh lebih daripada 14 mata Cognac. Okey, itu secara umum je lah kalau orang tanya kan. Ada juga ada pelajar yang mata Cognacnya tinggi. Okey, so kita juga ambil kira kelayakan dari segi pelibatan co-curriculum. Alright. Seterusnya, bertuahnya anda semua kerana anda lahir lewat sikit daripada saya. Okey, jadi sekarang ini pembelajaran tingkatan 6 adalah mengikut sistem modular. Inilah yang berlaku kepada transformasi pendidikan tingkatan 6 bermula pada tahun 2012 dengan batch pertama pada tahun 2013 yang mengguna pakai sistem modular dalam pembelajaran di tingkatan 6. Okey, kalau zaman-zaman dulu, mungkin zaman mak awak ke dan sebagainya, even zaman saya sekalipun, lamanya. Okey, sistem belajarnya, hari ni kita daftar, katakan hari ni start kelas, sampai hari peperiksaan sebenar tahun hadapan, sekali peperiksaan dan terus jawab periksa, apa keputusan yang keluar, itulah yang kita dapat. Tetapi sistem modular memecahkan tempoh pembelajaran setahun setengah ini kepada 3 semester. Dan setiap semester ada peperiksaan STPM-nya. Dia bukan trial. Trial tu peringkat sekolah. Kalau ada lah. Okay, tapi STPM dia setiap semester, at the end of the semester, kita akan ada peperiksaan. Okay, semester 1, 1 exam, semester 2, 2 exam dan semester 3, 3 exam. Kalau nak capai 4 flat, senang saja. Setiap semester kita score 4 flat. InsyaAllah 4 flat lah sampai akhirnya. Dan nanti saya explain lah. Okey, tak apa. Subjek yang ditawarkan kalau ikut seluruh Malaysia, ada 23 subjek. Walaupun kita hanya akan ambil beberapa saja. Okey, tetapi di SMK Tun Habaq tak sampailah 23 subjek. Okey, kita ikut aliran, nanti saya akan explain lah. Okey, bilangan subjek yang boleh kita ambil adalah sebanyak, paling sedikit adalah 4 subjek. Manakala yang paling banyak hanya 5 saja. Dia tak sama macam SPM boleh ambil sampai 9, 10, 11 kan. Okey. Dan tambah dengan 1 MUAT. Okey, ini saya nak kongsi dengan anda semua. Belajar di tingkatan 6, mata pelajaran MUAT atau bahasa Inggeris ini dimasukkan dalam jadual. Ada cikgunya. Dan cikgu ni akan ajar macam mana subjek-subjek lain. Kalau kita belajar dekat universiti, okey, belum tentu lagi kita ada cikgunya yang akan ajar. Okey, sebab MUAT ini adalah penting, perlu, wajib ada untuk syarat kemasukan nanti belajar ke peringkat ijazah sarjana muda. Dia akan minta kelayakan kita untuk MUAT. Okey. Dan MUAT ini dia dah ada satu sistem pengiraan baru. Nanti Cikgu MUAT akan explain lah. Okey. So MUAT ni dia tak termasuk dalam 4 atau 5 yang saya sebut, tetapi mesti ambil. Okey, dan peperiksaannya berasingan, tak sama macam semester 1, 2, 3 punya peperiksaan. Nanti Cikgu Bahasa Inggeris, Cikgu Hanisah ataupun Cikgu Nurul akan explain bila nak ambil dan sebagainya. Okey. Seterusnya dari segi sistem pentaksiran. Okey, sistem pentaksiran seperti biasa adalah berdasarkan sistem pentaksiran peperiksaan bertulis mengikut semester saya sebut tadi. Kemudian kita ada kerja khusus. Okey, kerja khusus ini. Dan kemudian kita ada peperiksaan ulangan jika anda nak baiki keputusan peperiksaan sedia ada. Okey, dan kemudian setiap semester itu kita akan kumpul resultnya nanti untuk tentukan berapa pula skor yang kita dapat, PNGK yang kita dapat untuk result STPM sebenar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini sistem grade dia. Dia tak sama macam SPM lah. SPM ni lulus kan. Tapi kalau STPM dia ada lulus penuh atau lulus sebahagian atau gagal. Jadi itu yang kita kata tadi, ada peperiksaan ulangan untuk semester 1 dan 2. Semester 3 tak ada ulangan. Okey, dan keputusan terbaik STPM
Untuk semester 1, 2 plus semester 3 akan menentukan PNGK kita yang terakhir. Okey. Okey, ni saya sepintas lalu. Saya percaya nanti cikgu setiap subjek akan explain lebih detail lagi untuk semua subjek yang ada di sekolah SMK Tun Habab ini, sekolah kita, mengikut aliran masing-masing lah. Okey. So untuk wajaran peratus setiap subjek dalam setiap paper yang kita ambil ini berbeza. Okey, kita tengok dulu subjek pengajian am yang wajib diambil oleh semua pelajar tak kira aliran apa pun yang kita ambil. Yang pertama, okey, dia ada 9001, 2, 3. Ini adalah peperiksaan kertas 1 semester 1 membawa markah ataupun persentase 29%. Semester 2 membawa persentase sebanyak 22% dan semester 3 sebanyak 29%. Okey, ini membawa kepada 80%. Manakala 9004 ini adalah kerja kursus yang akan dilaksanakan pada semester kedua. Jadi kalau kita tengok pun sebab itulah pada semester kedua portionnya kurang sikit kan, 22% saja. Maka kalau kita melaksanakan kerja kursus ini dengan sempurna mengikut seperti mana yang kita diarahkan, insya-Allah kita dapat 20%. Tambah dengan keputusan peperiksaan mengikut semester. Okey, itu pengajian am. Kenapa wajib pengajian am? Secara umumnya kita boleh kata pengajian am ini wajib disebabkan oleh kandungannya membolehkan pelajar-pelajar untuk mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pelbagai ilmu dan cabang bidang. Kemudian dia ada skill-skill lah yang awak akan belajar untuk meningkatkan kemahiran kita berfikir, kemahiran membaca dan sebagainya. Alright, bahasa Melayu. Bahasa Melayu tiba-tiba ada 5 kertas pula. 1, 2, 3 sama macam saya sebut tadi, peperiksaan SEM 1, SEM 2, SEM 3. Kertas 4 adalah kerja khusus ketika semester 2 dan kertas 5 adalah kerja khusus semester 3. So dia 2 kali buat kerja khusus. Tapi dia ringan sikit lah sebab 8% dengan 17% membawa kepada 25%. Tapi semester 1 portionnya sangat tinggi sebanyak 33% dan semakin berkurang pada semester 2 dan 3. Okey. Kita tengok ICT pula. ICT ni SMK Tun Habab adalah satu-satunya sekolah yang menawarkan subjek ICT. Okey, jadi bertuah lah. Anda boleh pilih jika layak. Okey, ICT ada 3 paper peperiksaan, 20-20-20 clear cut dan dia ada 40% untuk kerja kursus. Maknanya 40% tu dah lulus lah kan. Dah ada markah lulus dah kalau kita buat kerja khusus yang diperlukan. Jadi agak advantage juga dari segi pemarkahan akhir nanti. Okey. Kemudian pengajian perniagaan ni lebih kurang sama macam pengajian am lah. Okey, dia ada kerja khusus, dia ada peperiksaan by semester. Okey, kita tengok kos belajar. Apa yang istimewanya belajar di tingkatan 6? Kos yang sangat, tak tahu ada lagi tak kat dunia ni, kos yang sangat murah. Yuran percuma, tak kena bayar apa-apa pun. Okey. Cuma kita kena bayar untuk charge ulang peperiksaan iaitu sebanyak RM50 setiap subjek kalau kita nak ulang. Kalau tak ulang tak payah bayar. Jadi berbanding dengan belajar diploma misalnya, untuk kos sains sosial, selalunya kita akan terpaksa membuat pinjaman PTPTN ni sampai antara 15 ke 25,000 bergantung pada jenis kos. Kalau aliran sains pula mungkin antara 18 ke 35,000. Itu kalau IPTA. Kalau IPTS lagi tinggi. Kalau aliran sains lagi tinggi berbanding dengan kemanusiaan. Jadi ini adalah satu platform yang sangat baik. Kan? Siapa nak bagi belajar percuma? Okey, yang seterusnya keistimewaan kita adalah dari segi pengiktirafan. Okey, pengiktirafan berbanding dengan kita belajar matrikulasi, kita tak boleh pergi minta kerja. Ni saya ada sijil matrikulasi. Kita ada asasi, for flat. Encik saya nak minta kerja, bawa sijil asasi for flat. No, kita tidak diiktiraf untuk menggunakan sijil-sijil itu berbanding dengan STPM. Jabatan Perkhidmatan Awam mengiktiraf, okey, STPM sebagai salah satu kelayakan yang boleh digunakan untuk mendapat tempat dalam perkhidmatan awam. Okey.
Seterusnya, STPM ini juga adalah pada level antarabangsa, iaitu setaraf A-Level Cambridge. A-Level Cambridge ni adalah satu assessment ataupun penilaian yang dibuat untuk sambung belajar di institusi pengajian tinggi di luar negara. Dan pelajar terbaik kita tahun lepas setelah pun ditawarkan belajar di Nanyang Singapore University. Jadi itu adalah satu pengiktirafan. Maknanya jangan aim hanya nak belajar dekat Malaysia je. Anda boleh letak aim untuk belajar di luar negara sebab kita punya peperiksaan STPM ini diiktiraf keputusannya. Okey. So kita tengok pula di pusat tingkatan 6 di Kota Tinggi yang ada. Di negeri Johor ni ada banyak. Di daerah Kota Tinggi kita ada 9 pusat tingkatan 6. Yang pertama kita tengok di zon bandar, kita ada SMK Tun Habab, sekolah depan kita SMK Laksmana dan juga SMK Bandar. Di zon Sedili kita ada SMK Tan Sri Jaafar Albar dan SMK Bandar Easter. Manakala di zon Pengerang kita ada di SMK Bandar Mas, SMK Agama Bandar Penawar, SMK Adila dan juga SMK Pengerang Utama. Okey, ada juga pendekatan mengguna pakai kolej tingkatan 6. Tapi di Kota Tinggi ada pelbagai reason lah kenapa kita tidak ambil pendekatan pusat tingkatan kolej tingkatan 6, tapi kita memberi ruang untuk pusat tingkatan 6. Saya rasa ini mungkin lebih reasonable lah disebabkan oleh faktor keluasan jarak antara satu lokaliti ke satu lokaliti. Jadi tak ada sebab untuk kita tidak belajar. Malah istimewanya belajar di tingkatan 6 SMK Tun Habab, walau di mana pun asal usul anda, keluarga anda tinggal, anda masih boleh belajar di SMK Tun Habab. Sebab apa? Sebab kita ada asrama pusat Kota Tinggi yang dikendalikan di bawah pengurusan SMK Tun Habab. So istimewa lah, betul eh? Okey, kita tengok bidang pengajian. Di SMK Tun Habab secara umum kita ada 2 aliran. STEM, Sains, dan juga aliran Sains Sosial, Kemanusiaan. Okey. Kalau kita tengok dekat Kota Tinggi, STEM, ada 2 sekolah sahaja yang menyediakan pembelajaran tingkatan 6 aliran sains, iaitu SMK Tun Habab dan SMK Laksmana. Lengkap untuk fizik dan juga biologi. Okey. Kemudian aliran kemanusiaan. Semua sekolah pusat tingkatan 6 di daerah Kota Tinggi kecuali SMK Agama Bandar Penawar menawarkan aliran kemanusiaan. SMKA dia lain sebab SMKA adalah satu-satunya pusat tingkatan 6 yang menawarkan pengajian di peringkat aliran agama. Dan again, SMK Tun Habab juga satu-satunya sekolah yang menawarkan pengajian bagi subjek teknologi maklumat. Sekolah lain tak ada. Okay? Sebab kita juga mempunyai prasarana kelengkapan yang cukup. Malah tenaga pengajar kita juga adalah pengalaman dan terlatih. Jadi jangan risau. Okay? Kita tengok senarai subjek di sekolah pusat tingkatan 6 Kota Tinggi. Ada di antara anda yang dah pun ataupun kita kata dalam proses membuat rayuan pertukaran pusat tingkatan 6. Ada yang nak ambil dekat dengan rumah dan sebagainya. Sebelum kita membuat keputusan yang terakhir, saya cadangkan kita tengok dulu sekolah-sekolah yang kita pohon tu nanti dia tawarkan subjek apa. Okey, SMK Tun Habab kita tengok pengajian wajib matematik T, kimia, fizik, biologi untuk aliran kelas aliran sains. Itu pun mereka boleh pilih antara subjek fizik atau biologi. Nak ambil dua-dua pun tak ada masalah, nanti rujuk kepada cikgu anda. Kemudian ICT, ada juga pelajar aliran sains yang ambil ICT. Okey, tetapi secara jadualnya ataupun secara tawarannya kita letak ICT ni dalam kelas Farabi yang berada pada aliran kemanusiaan. Okey, tapi kalau ada pelajar aliran sains nak ambil ICT boleh rujuk kepada cikgu nanti. Okey. Dan kita juga ada subjek ekonomi, geografi, pengajian perniagaan, bahasa Melayu, sejarah dan muat lah. Okey, ni di SMK Tun Habab. Kita tengok jiran kita, sekolah depan SMK Laksmana. SMK Laksmana tadi sama, aliran sainsnya sama, kecuali dia tidak ada ICT. Okey, dia juga ada geografi, ekonomi, pengajian perniagaan, bahasa Melayu, sejarah, PSB, pendidikan seni visual. SMK Tun Habab tak ada. So ini satu perbezaan lah. Okey, kita tengok SMK Bandar pula.
Okey, SMK Bandar dia tak banyak. Dia ada aliran kemanusiaan saja. Pengajian am, ekonomi, pengajian perniagaan. Ekonomi ni slash salah satu dengan pengajian perniagaan, bahasa Melayu, sejarah. Okey. SMK Tan Sri Jaafar Albah. Sama juga dengan SMK Bandar. Ekonomi dengan pengajian perniagaan ni dia slash salah satu, nak ambil yang mana satu. Tetapi dia ada tambahan pendidikan seni visual. Itu beza dengan SMK Bandar. Dulu SMK Bandar pernah ada, tak silap saya. Tapi mungkin tidak ada tenaga pengajar, maka mungkin digugurkan lah. Okey, SMK Bandar Mas. Okey, SMK Bandar Mas ada banyak sikit. SMK Bandar Mas ada subjek ekonomi, geografi, pengajian perniagaan, bahasa Melayu, sejarah, pendidikan seni visual, sastra komunikatif. Ini bahasa Melayu lah. Okey. SMK Agama Bandar Penawa yang berminat ke aliran agama dan anda mesti ada bahasa Arab SPM. So dia ada bahasa Arab, syariah, bahasa Melayu, sejarah. SMK Bandar Easter lebih kurang macam SMK Tan Sri Jaafar Albah. Dia ada pengajian perniagaan, bahasa Melayu, PSB, ekonomi. Selalunya sekolah-sekolah dia akan untuk subjek pengajian perniagaan dengan ekonomi ni slash salah satu. Tak perlu ambil dua-dua sebab kelayakan dia hampir sama. Okey, SMK Adila. SMK Adila dia ada ekonomi, pengajian perniagaan, bahasa Melayu, sejarah, sastra komunikatif. SMK Pengerang Utama dia ada PSV. Okey, ekonomi. Okey, so ini adalah senarai subjek yang ditawarkan di sekolah pusat tingkatan 6 di daerah Kota Tinggi. Jadi sebelum anda membuat keputusan terakhir untuk berpindah ke mana-mana sekolah yang anda pohon, saya fikir elok tengok dulu, teliti dulu apa subjek yang ditawarkan sebab dia akan mempengaruhi ke mana hala tuju kita. Dan saya nasihatkan juga kalau boleh kita tengok bersekali dengan syarat kemasukan di peringkat ijazah sarjana muda supaya apa subjek yang kita ambil tu seiring, sejajar dengan apa kos yang kita hasratkan. InsyaAllah. Okay. Kalau perlu boleh kontak saya, tak ada masalah. Kita guide online pun tak apa. WhatsApp ke, Telegram ke, buat video call ke. Kalau nak, saya boleh buat Google Meet juga kalau perlu. Okey, tapi tu nanti kita cerita kemudian. Untuk waktu terdekat lah. Tapi kalau anda kekal di tingkatan 6, insyaAllah dari masa ke masa saya akan bantu anda untuk aspek ini. Alright. So kita tengok kelebihan belajar di tingkatan 6. Yang pertama saya dah cerita dah tadi kan, murah, tak melibatkan pinjaman kewangan pun, tak payah nak pinjam PTPTN pun. Okey, malah kalau rumah anda jauh, boleh mohon untuk tinggal di asrama. Dan insyaAllah setakat ini kita menerima feedback yang sangat positif daripada pengurusan asrama dengan memberi laluan kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk tinggal di asrama. Selain itu, untuk tinggal di asrama juga yang saya difahamkan, praktis yang kita amalkan di asrama pusat Kota Tinggi di bawah kelolaan sekolah kita adalah pelajar tingkatan 6 tinggal satu dam dengan pelajar tingkatan 6. Dia tak bercampur. Jadi orang kata tak ada isu gangguan ke dan sebagainya. Maka boleh fokus belajar. Okey. So kos pengajian yang sangat murah. Itu yang pertama. Yang kedua, tempoh pengajian. Awal tadi, muka depan tadi, saya dah cerita kan, ada banyak platform yang kita boleh belajar sebelum kita sambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, seperti matrikulasi, asasi, program ijazah sarjana muda perguruan, kita buat diploma dan sebagainya. Kalau kita buat diploma, kita makan masa 3 tahun. Kalau kita buat asasi atau matrik, kita akan buat 1 tahun. Okey, yang dapat kos 1 tahun. Ada juga yang dapat matrik 2 tahun. Lama sangat. Jadi, tingkatan 6 ni yang paling in the middle. Lambat sangat tidak, cepat sangat pun tidak. So, sangat bagus. Sederhana lah kan dari segi tempoh masa. Bila sederhana, kita tidak terlalu pack. Berbanding kalau macam belajar asasi dengan matrikulasi memang kalau tak betul-betul, boleh tumbang lah kita. Tapi di tingkatan 6, kelebihannya, tempoh waktu tu sederhana. 3 semester. Kemudian pendekatan pembelajaran. Komitmen guru berbanding dengan komitmen pensyarah di universiti ataupun di kolej matrikulasi. Di sana mereka menguruskan dalam satu kelas tu bilangan pelajarnya sangat ramai berbanding di sekolah. Tak kisahlah SMK Tun Habak ke, sekolah mana-mana ke.
Saya ingat paling ramai pun 20 ke 25 orang. Suasana yang sangat kondusif, sangat selesa, tidak terlalu ramai, tidak terlalu sikit untuk kita belajar, especially di Tun Habaq. Ada juga sekolah yang mungkin terlalu sikit pun, pelbagailah pro and cons kan. Tapi kalau kita bandingkan komitmen guru dengan komitmen pensyarah, guru lebih memberi penelitian, guru lebih peka. Kita di sini memang apa-apa kita guide pelajar, kita ingatkan, kita maklumkan, kita bagi tahu, berbanding dengan kalau kita survive di universiti ataupun kita survive di pusat matrikulasi, asasi dan sebagainya. Dia maklum je, dia letak je, inform saja. Awak baca tak ada orang ambil tahu. Kan? Jadi kita terpaksa terkejar-kejar. Itu bezalah antara guru dengan pensyarah. Okey, kalau macam guru ni kita masih macam awak belajar tingkatan 5 lah kan. Cikgu ingatkan, cikgu bagi tahu, cikgu sampaikan pesan. Concern tu lebih lah. Saya tak kata pensyarah tak concern, tapi apa orang kata, bilangan audiens tu membuatkan mereka terpaksa memberi komitmen lebih kepada perkara-perkara yang lain. Okey, kita tengok pula sokongan sekolah berbanding dengan sokongan IPT. Di IPT, kalau you tak boleh survive, you bukan orang yang independent, you akan out. Okey. Di sekolah, apa je semua cikgu bagi tahu, kelas by kelas. Kita ada wakil MPP nanti. Okey, apa-apa kita akan bersama-sama dari mula hingga ke akhir. Melainkan kita sendiri yang tak nak involve. Kita sendiri tak nak participate dan kita sendiri tak nak ambil tahu. Itu beza antara sekolah dengan IPT. Tapi di IPT, pandai-pandai kita lah nak masuk kelas ke, tak nak masuk kelas ke, belajar ke, tak belajar ke, simple je. Fail, buang. Okey. Dari segi persaingan yang berlaku di peringkat tingkatan 6 ni adalah pada kadar yang sederhana berbanding dengan persaingan-persaingan yang berlaku di peringkat pilihan pembelajaran yang lain. Malah kita boleh kata nanti apabila kita masuk ke tingkatan masuk untuk apply ijazah sarjana muda, bilangan pelajar yang diambil daripada kumpulan STPM ini adalah bilangan pelajar yang paling ramai berbanding yang lain-lain. Jadi itu adalah salah satu kelebihan. Kalau buat diploma pun, tapi kalau diploma kita sekadar suang-suang kuku dapat 3.0, sangat susah lah nak sambung belajar peringkat degree. Tak percaya pergi tanya nanti kawan-kawan awak. Okey. Tapi STPM ini kadang-kadang, saya pernah dulu ada pelajar saya saya ingat tak sampai 2, tapi dia adalah kelebihan pada subjek-subjek tertentu, dapat masuk ke IPTA, dan di IPTA dia perform. Okey. So saya tak katalah mesti dapat, tapi ada jalannya, insya-Allah. Kemudian locality, ataupun saya kata penempatan berdasarkan lokaliti terdekat. Kalau kita mohon matrikulasi ke, IPT ke, kita kena pergi tempat tu. Suka tak suka kita kena pergi. Kalau kat Sarawak, Sarawak lah. Sabah, Sabah lah. Tapi di tingkatan 6, penempatan ini akan berdasarkan lokaliti. Kan? Ex-student SMK Tun Habaq akan dapat SMK Tun Habaq. Kalau tak nak, boleh merayu. Sebab ada pelajar Tun Habaq sendiri duduk asrama sebab faktor jauh dan sebagainya sebelum ni. Katakan dia ada sekolah terdekat dan dia nak rayu. Tadi saya dah tunjuk dah 9 buah sekolah yang menawarkan pembelajaran di tingkatan 6. Awak boleh mohon seperti mana yang proses yang sedang berlaku. Jadi dekat. Tak payah nak naik kapal terbang. Kan? Simpan dulu hasrat. Setahun setengah ni kita relax dulu. Tahun depan habis STPM, kumpul duit sikit. 2023 masuk universiti, pergilah ke merata dunia yang awak nak. Sebab apa? Sebab kita punya pengiktirafan level antarabangsa. Bukan biasa-biasa ni. Okey pelajar-pelajar sekalian, kita tengok pula senarai penempatan universiti calon STPM 2019. Bukan batch yang lepas ni Yang lepas ni tengah tunggu lagi keputusan permohonan. Ni yang batch sebelum ini. Seramai berapa orang Kita tengok kat situ 49 orang. Okey, berjaya ditawarkan daripada 57 orang. Okey, sebanyak dari segi persentage adalah sebanyak 85.96%. Kalau kira A tu, A kan 4.00 lah skor dia. Okey, kita tengok sikit. Paling ramai tahun 2019 dia orang pergi ke UKM. Ini saya letak senarai universiti, research university ikut apa tu? Senarai research university
UKM 9 orang, UPM 3 orang, USM 2 orang, UTM 6 orang, UM 2 orang. Okey, seterusnya UPSI ada 5, UTSM 3, UTEM 2, UMK 3, UNIMAS 2, UITM 7, UUM 2, UMT 1, UMP 2. Kalau kita tengok universiti-universiti ini, kepakaran mereka adalah pelbagai. Contoh okey, kalau UKM ni banyak kepada kemanusiaan. UPM Sains dan Teknologi pun ada. Okey, selain daripada pelbagai lagi lah. USM kita dah tahu lah, Apex University, Universiti Teknologi Malaysia. Okey, banyak bidang-bidang teknikal, management. Okey, UTHM bidang teknikal, UMP pun sama. UUM ni pun susah sebenarnya nak dapat dia punya kalau kita tengok syarat kemasukan tu, UUM ni antara yang paling sukar. Tapi kita berjaya. Bermaksud pelajar-pelajar STPM dari SMK Tun Habab yang apabila mereka nak menempatkan diri universiti, mereka boleh pergi ke pelbagai bidang, merentas bidang dan merentas pelbagai jenis universiti. Itu adalah satu keistimewaan sebab ada banyak kos yang bagus di SMK Tun Habab. Okey, ini yang saya tengok tadi, saya sebut tadi, ikut kelas. Ikut kelas ni sebab ikut subjek. Okey. Kelas Alusi Biru ni kelas sains. Kenapa dia tak ramai, 11 orang je. Bukan sebab tak ramai masuk universiti, tapi memang bilangan dia 11 orang. 10 dapat. Satu ni kita tak ada rekod. Saya pun tak dapat sebab saya pun tak sempat kenal dengan dia orang ni. Jadi tak pasti seorang ni pergi ke mana. Okey, 10 dapat masuk universiti, peringkat degree. Kemudian kelas Farabi, 21 orang dapat tempat di universiti, di IPTA. Maknanya 2 orang je kita tak tahu, tak ada maklumat. Dan kelas Jauzi, okey, ada 18 orang. Okey, ini pula PNGK dia. Okey, pada tahun 2019, calon-calon kita dari kelas Alusi Biru ni ada 2 orang yang dapat PNGK pada, kalau kita kira level degree ni kira first class lah. Kalau 3.75 ke atas ni first class. Okey. Okey, tapi saya bahagikan daripada 3.5 lah, 3.51. Kelas Farabi ada 11 orang dan kelas Jauzi ada 9 orang. Kalau kita tengok dekat sini, okey, ini menunjukkan bahawa tadi kelas Alusi Biru ni 2 daripada 11 orang. Kemudian Alusi dulu kita tengok kelas sains ada 6 orang dari kelas Alusi Biru ni campur dengan 2 kat sini, maknanya 8. 8 daripada 11 orang berada pada PNGK 3.0 ke atas. Bermaksud bahawa tidak menjadi satu perkara yang mustahil untuk dapat skor yang baik belajar di SMK Tun Habab dan mendapat tempat lah. Dapat skor yang baik dan mendapat tempat di universiti. Okey. Kemudian kita tengok kelas Farabi dan juga Jauzi. Okey, kita tengok Farabi. 11 orang pada grade 3.51 hingga 4.0. Kemudian dia ada 5 orang. 11 campur 5, 16 yang dapat 3.1 ke atas. Kelas Jauzi pula, yang ini ada 9 orang tambah dengan 6 orang. Okey, 15 orang. So yang ini tadi 6 campur 2, 8. 11 campur 5, 16. Okey, 9 campur 6, 15. Saya boleh kata tidak ada orang kata masuk kelas Farabi tak boleh skor, tak ada. Masuk kelas Jauzi tak boleh skor, tak ada. Masuk kelas sains tak boleh skor, tidak. Sebenarnya dia bergantung kepada cara kita masing-masing. Okey, yang ini bukan saya nak pinggirkan, tidak. Tapi maknanya kita ambil 3.0 ke atas ni adalah kerana itu adalah PNGK yang selesa. Kalau boleh 3.33 ke atas. That's why kita punya misi adalah 3.333. Itu nanti Cikgu Husna akan explain lah. Okey. Jadi, bila kita ada result STPM ni 3.0 dan ke atas, dia adalah satu situasi yang agak selesa bila kita nak memohon bidang-bidang pengajian. Okey. So seterusnya, kenapa perlunya belajar tingkatan 6 di SMK Tun Habab berbanding pusat-pusat tingkatan 6 yang lain? Yang pertama, SMK Tun Habab terkenal berpengalaman luas dalam memberi perkhidmatan pembelajaran di peringkat tingkatan 6.
kita ni antara sekolah pertama selain SMK Laksmana yang menawarkan pembelajaran tingkatan 6 sejak bertahun-tahun. Kalau kita nak kira alumni tingkatan 6 sahaja, saya dah beranak pinak dah. Sila-sila awak ni dah generasi ketiga katnya. Okey. Jadi itu menunjukkan bahawa kita ni establish pengalaman, dan kalau kita tengok cikgu-cikgu yang mengajar pun semuanya adalah cikgu-cikgu yang senior. Senior dalam bidang masing-masing. Jadi tak ada isu cikgu baru ngajar. Kalau cikgu baru, tak adalah, kita semua memang cikgu senior. Yang paling baru saya lah. Baru cikgu kaunseling yang paling baru. Okey. Tapi kita fokus pada subjek. Semua cikgu adalah senior. Bila kita kata senior, mereka sangat berpengalaman. Ada di antara kita malah terlibat dengan sebagai pemeriksa kertas peperiksaan, dan itu menjadi nilai tambah untuk membantu kita untuk belajar lebih baik. Okey, sama dia macam Laksmana lah. Tapi Laksmana rasanya sekarang ni ramai lapisan baru kan. Okey, jadi kita sangat berpengalaman. So, kalau macam sekolah-sekolah ada sesetengah pusat tingkatan 6 yang lain, dia mungkin baru. Bila baru ni, mereka mungkin masih lagi mencari rentak. Saya tak kata mereka tak bagus, tapi di tingkatan 6 SMK Tun Habab ni kita dah stabil, laluan dah ada, tinggal jalan saja. Jadi itu satu kelebihan untuk kita. Guru yang berpengalaman dan juga sekolah yang berpengalaman. Yang ketiga adalah dari segi fasiliti fizikal yang lengkap dan memenuhi keperluan asas pelajar, khasnya untuk pelajar tingkatan 6. Jadi, tidak ada sebab kenapa kita tak boleh nak perform sebagai seorang pelajar. Cikgunya dah okey, fasiliti dah okey. Apa yang tak ada di SMK Tun Habab? Malah kalau kita nak, apa orang kata, kalau nanti bila boleh bersemuka, dengan kedudukan kita sebagai sebuah sekolah yang berada pada lokaliti kawasan bandar Kota Tinggi, akses jalan raya mudah, akses komunikasi mudah, malah kita juga boleh menyediakan kemudahan penginapan di asrama bagi yang memerlukan. Maka saya percaya physical facilities yang mantap seperti ini akan dapat membantu. Tingkatan 6 duduk kelasnya sendiri, ada blok kelasnya sendiri. Okey. Dan akhirnya adalah sokongan padu kita yang kita dapat daripada pelbagai aspek, dari segi psikologi, spiritual, kebajikan dan pelbagai lagi. So, jangan risau seolah-olah kita terpinggir. Malah kita juga diangkat. Pelajar-pelajar tingkatan 6 ni diangkat untuk membantu sekolah, khasnya guru-guru, dalam menguruskan pelbagai aktiviti sekolah. Kita tidak dilihat macam adik-adik kan, yang hanya jadi penonton. No. Kali ini bila kita masuk tingkatan 6, sekolah kita memberi ruang kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk satu, belajar. Yang kedua, menunjukkan keupayaan dan kebolehan masing-masing di bawah payung Majlis Perwakilan Pelajar tingkatan 6. Jadi tidak ada sebab untuk kita tidak meneruskan pembelajaran di peringkat tingkatan 6, khasnya di SMK Tun Habab. So tak payahlah pindah, stay je dekat SMK Tun Habab. Okey, so di akhirnya saya mengucapkan selamat meneroka jambatan ilmu, selamat meneroka satu lagi dimensi baru dalam kehidupan anda. Jangan risau, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Di mana kita rasa kita nak berjaya, kita tetapkan matlamat, insya-Allah ada jalan untuk kita. Sukar atau susah itu bukan isunya, tetapi kita nak atau tidak. Untuk menjadi seorang yang berjaya, sudah tentu ada sesuatu yang perlu kita korbankan ataupun yang perlu kita sumbangkan. Jika tidak, kita hanya akan mensia-siakan masa yang berlalu. So di SMK Tun Habab, saya, rakan-rakan guru yang lain sangat mengalu-alukan kehadiran anda. InsyaAllah kita akan bersama-sama meneroka jalan ilmu, dan kita juga akan merentas jalan-jalan kejayaan bersama. Mudah-mudahan, insyaAllah, saya doakan. Okey, so di akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar dan juga menonton video ini. Sekiranya ada keperluan untuk bertanya apa-apa soalan, pandangan dan pendapat untuk berbincang tentang apa-apa perkara yang anda rasakan perlu, maka saya alu-alukan dan saya sertakan nombor telefon saya. Malah saya juga sebenarnya ada di dalam grup pelajar-pelajar lah. So you just bagi tahu je, cikgu saya ada sekian-sekian apa nak buat dan sebagainya. InsyaAllah saya akan membantu sedaya upaya yang saya boleh. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Saya doakan anda semua kekal berada di tingkatan 6 di SMK Tun Habab, ataupun kalau perlu untuk berada di mana-mana sekalipun, saya doakan anda mudah-mudahan berjaya. Tingkatan 6
tidak menjanjikan apa-apa melainkan tingkatan 6 menjanjikan kejayaan yang boleh direntas bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.